Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Inflasi Malaysia pada Jun 2023 menunjukkan angka mereda kepada 2.4%, terendah dalam 6 bulan pertama 2023, dengan mata indeks mencatatkan 130.4% berbanding 127.4% pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Itu menurut Perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair menyatakan peningkatan perlahan inflasi di Malaysia didorong peningkatan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel dengan 5.4% berbanding 6.7% pada Mei ataupun pada bulan lalu. Jadi makanan dan minuman bukan alkohol juga mencatatkan 4.7% berbanding 5.9% pada 2023. Jadi kenaikan inflasi pada Jun 2023 juga, iaitu pada angka 2.4%, didorong oleh peningkatan bagi kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan dan juga kesihatan dan pendidikan. Jadi untuk melihat perkara ini, apa yang boleh kita baca dari angka-angka ini yang menunjukkan trend ataupun aliran penurunan ataupun mereda dari bulan ke bulan sejak awal tahun ini. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan juga Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia, sudah pun bersedia. Assalamualaikum Dr. Afzal Nizam, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Selamat pulang untuk bertugas mula selepas menunaikan haji. Terima kasih. Semoga haji yang mabrur insya-Allah. Saudara Nordin Tani, Presiden dan juga dari Barisan Pengguna Malaysia ataupun CFOS, seorang juga ahli Forum Consumer Malaysia. Assalamualaikum Cik Nordin, apa khabar? Assalamualaikum Tuan Haji. Apa khabar Tuan Haji? Ya, terima kasih dari negeri di bawah Bayu. Saya nak mulakan dengan Dr. Afzal Nizam. Apa yang boleh kita tafsirkan dengan angka inflasi kita mereda kepada 2.4% bagi pengamat ekonomi dan juga untuk kita faham sebagai orang rakyat biasa di lapangan? Okey, sejujurnya apabila kita melihat angka indeks harga pengguna ni ataupun inflasi ni dia merosot ke paras 24% tu, saya sebenarnya agak bimbang. Bimbang maksudnya takut orang salah faham. Ya. Bila mereka nampak angka ni, mereka ingat harga barang turun. Ya. Itu menjadi kebimbangan saya lah. Kerana itu bukan maksud dia. Sekiranya kita melihat angka yang disebutkan tadi, 2.4% kan pada bulan Jun yang lalu, ia menunjukkan sebenarnya harga barang masih lagi meningkat. Cuma dia punya speed ataupun kelajuannya itu semakin memperlahan. Kalau kita ambil perbandingan 2.4% pada bulan Jun. Kalau sebelum ini, kalau kita ambil tahun lalu, angka tertinggi adalah pada paras 4.7% pada bulan Ogos tahun lalu lah. Jadi daripada 4.7 dia merosot sehingga ke 2.4%. Justru kadar inflasi itu merosot, tetapi ia bukanlah bermakna harga barang turun sebenarnya. Cuma tekanan itu semakin berkurangan. Jadi sebagai pengamal ilmu ekonomi, dia punya reaction kami lah sebagai ekonomis, nampak gayanya kesan dasar monetary yang dilaksanakan oleh pihak bank negara semenjak tahun lalu apabila mereka menaikkan kadar OPR daripada serendah 1.75% sehingga kini 3%, bererti dasar tersebut memberi kesan kepada inflasi. Jadi itu saya punya reaksi saya lah yang pertamanya. Ya, menarik. Dua benda pendekatan yang diberikan oleh Dr. Afzal Nizam, pandangan seorang ekonomi dan juga pandangan orang awam, persepsi masyarakat terhadap kadar inflasi ini. Bagi barisan pengguna di Sabah, apa yang boleh ditafsirkan kepada pihak pengguna dan juga adakah apa yang dikatakan Dr. Afzal Nizam itu menjadi satu persepsi yang biasa? Inflasi turun, barang turun. Cik Nordin. Dia ada pandangan kami di sini lah. Dia apabila kadar inflasi itu turun, dia tidak semestinya harga barang itu turun. Itu saya setujulah dengan doktor tadi.
Tapi antara satu penyebabnya di sini yang kami pun telah buat dia punya survei dalam 2 minggu lepas, pengguna dia very cautious now to spend their money. Ya. Oleh kerana itu OPR sudah naik, jadi dorong ekonomi telah menentu, lebih baik simpan wang dulu untuk sampai masanya bila untuk berbelanja lah. Jadi itu juga mungkin menyumbang kepada kadar inflasi itu turun. Itu yang daripada perspektif pengguna sekarang yang kita kita buat kajian, kita turun di lapangan, kita tanya di supermarket di mana tu, mereka hanya membeli barang keperluan saja, tidak seperti sebelum ni mereka berbelanja mengikut hati, suka hati lah, tapi sekarang dia very cautious. Mungkin ini juga satu faktor yang menyumbang lah kepada penurunan kadar inflasi itu tersebut. Ya. Adakah saudara Nordin melihat rasa bimbang, rasa berhati-hati untuk berbelanja itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataupun aktiviti ekonomi akan perlahan, terutamanya kesan kepada para peniaga dan juga para usahawan kita, saudara Nordin? Ya, itu akan membawa impak yang besar lah. Pasal apabila rakyat dia tidak berbelanja, bisnes of course dia akan mendapat dia punya kesan sampingan. Jadi untuk rakyat ini berbelanja, jadi kerajaan ini dia kena tengoklah sama ada dia ada satu dasar baru ke macam preemptive punya dasar untuk boost ekonomi. Selagi itu tidak ada dasar sebegitu, rakyat akan terus berhati-hati untuk belanja. Jadi kesannya of course akan kena kepada peniaga lah, yang kita alami sekarang, macam peniaga restoran ni banyak sudah merugut yang bahawa bisnes menurun. Jadi itu satu aspek yang kerajaan kena teliti semula, kena tengok macam mana kita untuk boost the ekonomi to revive back supaya keyakinan para peniaga ini dapat diteruskan, dan begitu juga rakyat lah dapat menikmati keadaan yang sepatutnya. Ya, bagi Dr. Afzal Nizam, apa yang menyebabkan kadar inflasi terus mereda dan angka ini dia dikatakan oleh ramai juga penganalisis dan juga Menteri Ekonomi akan terus stabil pada bulan-bulan akan datang, tetapi refleksi di lapangan seperti Cik Nordin katakan, rakyat kurang berbelanja, rakyat berhati-hati ketika waktu tidak menentu sekarang, mungkin mereka simpan wang itu, tetapi ia akan memberi impak yang amat negatif kepada kerancakan aktiviti ekonomi. Jadi di mana orang kata pun win-win yang perlu kita lihat supaya pihak kerajaan boleh melakukan policy intervention, dalam masa yang sama peniaga dan juga pengguna akan merasa kerancakan ekonomi itu. Okey, apanya kita perlu faham bahawa kos sara hidup dan inflasi ni sebenarnya nampak sama tapi ada perbezaan sedikit. Inflasi seperti saya sebut kepada awal tadi, ia merupakan kadar perubahan harga. Kalau positif maksudnya inflasi harga meningkat, cuma dalam kes ni harga meningkat dalam kadar perlahan lah. Tetapi paras harga yang dibayar itu yang diukur oleh kos sara hidup. Maksudnya harga barang yang kita bayar. Dan di sini kalau kita lihat memang kalau melihat angka ataupun indeks harga pengguna tersebut memangnya meningkat lagi. Jadi maksudnya harga barang yang dibayar oleh para pengguna adalah mahal berbanding tahun lalu. Jadi benarlah apa yang disebutkan Cik Nordin tadi, kenapa reaksi para pengguna begitu pesimistik. Mereka orang kata tu berhati-hati dalam merangka belanjawan mereka. Jadi ini merupakan satu reaksi yang biasa kita nampak. Jadi terutamanya bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah, merupakan golongan rentan lah yang sangat orang kata tu terkesan akibat daripada kenaikan kos sara hidup tersebut. Ya, pada pandangan doktor, apakah rakyat perlu memahami bahawa kadar inflasi ini tidak semestinya harga barangan turun. Itu seringkali kita bincangkan dan diangkat oleh doktor pada awal tadi. Tetapi kos sara hidup itu yang perlu diteliti, dan kita tahu juga barang tidak pernah turun. Kita sedia maklum itu.
Tak adalah berita harga turun mendadak dan rakyat bergembira, tidak begitu. Tetapi kemampuan rakyat untuk berbelanja itu satu hal, dan juga pendapatan lebihan ataupun pendapatan yang untuk berbelanja itu di dalam poket itu sepatutnya kita perhatikan. Jadi adakah ini elemen ekonomi yang perlu kita lihat dalam masa beberapa bulan akan datang supaya ada lebihan pendapatan, barangan yang dijual itu mampu dimiliki dan boleh dibeli, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih rancak lagi? Betul. Seperti yang disebutkan itu merupakan dari sudut permintaan lah. Jadi bila berlaku keadaan yang sedemikian, iaitu harga barang meningkat, kuasa beli itu akan rendah. Jadi intervensi dalam peringkat yang terawal ni yang biasa digunakan adalah melalui bayaran pindahan, melalui seperti sumbangan tunai rahmah sebagai contoh, untuk membantulah mengurangkan sedikit kesan kenaikan harga barang. Di samping itu ada juga dasar seperti subsidi, kemudian dari segi kawalan barang dan sebagainya. Itu dari segi permintaan. Dari segi penawaran pula, harga tadi itu. Dari sudut pandang peniaga, dalam harga ada kos, ada margin, kan? Dan kemudian harga itu akan diumumkan melalui pelbagai platform lah. Jadi maksudnya di sini perlu ada suatu bentuk pemantauan yang tuntas. Adakah penentuan harga tersebut berlaku dalam keadaan yang adil atau sebaliknya? Kalau betul fitrah harga barang tu dia akan naik sekiranya terdapat kurangnya penawaran, tak apa. Tapi kalau ada faktor lain seperti perbuatan sorok, seperti perbuatan manipulasi harga, seperti sentiasa disebut dalam dan dunia sekarang ni kartel umpamanya. Jadi elemen-elemen ini merupakan suatu tanggungjawab pihak kerajaan untuk memantau dan melaksanakan apa jua bentuk penguatkuasaan berdasarkan punca kuasa yang ada pada mereka, untuk memastikan penentuan harga barang itu berlaku dalam keadaan yang adil, yang transparan, yang telus dan yang seumpamanya lah. Jadi itu juga satu faktor yang perlu kita ambil kira, kerana harga ni dia akan, seperti yang kita belajar dalam ilmu ekonomi, pertemuan antara permintaan dan penawaran. Cuma struktur pasaran tersebut perlu dikaji. Seperti saya sebutkan tadi, adakah berlaku beberapa elemen ataupun unsur-unsur yang negatif yang boleh mengganggu gugat penentuan harga tersebut. Kerana kita kat Malaysia ni kecenderungan untuk membeli itu tinggi. Ya. Kita mengukur sebagai ahli ekonomi, kita mengukur kita panggil sebagai marginal propensity to consume, MPC, antara yang tertinggi. Jadi maksudnya apa sahaja harga kemungkinan besar akan kita bayar, kita beli juga. Ya. Jadi itu tabiat pengguna. Tabiat pengeluar pula, mereka nak cari untung. Jadi siapa pihak yang tengah-tengah sekarang ni? Sudah pasti pihak kerajaan lah, bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi itu sepatutnya satu sudut pandang yang perlu kita berikan penekanan. Ya, bagi Cik Nordin, adakah cash assistance dan juga apa juga instrumen peminahan tunai yang diberikan oleh kerajaan kepada kelompok rentan dan juga kelompok yang layak itu, seperti sumbangan tunai ramah, SARA dan sebagainya, yang sudah kita lihat ada beberapa fasa sedang ditunaikan pada bulan lalu dan bulan ini. Adakah ia mampu memberi sedikit kelegaan kepada kelompok rentan ini dan mereka boleh berbelanja dengan kredit-kredit yang diberikan oleh Kementerian Kewangan dan juga kerajaan itu, dan akhirnya ia akan kembali kepada kitaran ekonomi itu? Ada kesan tak pada pandangan konsumer Sabah? Sebenarnya kita setuju dengan dasar untuk membantu rakyat melalui dengan subsidi ini. Tetapi kita juga mendapat tahu banyak disalahguna lah. Jadi kalau macam wang tu dia kredit pergi akaun tu, instead of buying barang-barang keperluan, dia ke arah lain. Dia akan pergi main judi online lah dan sebagainya lah, yang barang-barang tersedia. Jadi kerajaan kena review balik apa cara dia, mekanisme yang very efektif supaya bantuan-bantuan tersebut diguna pakai dengan sebaiknya. Kita dapat tahu pasal apa, setiap minggu ni kita menerima banyak aduan dari segi inilah, ketua rumah ni yang mendapat bantuan tu, duit masuk habis begitu saja. Jadi bila kita siasat, kita bagi kaunseling dengan history yang puan yang mendapat bantuan tersebut, duit itu habis ke judi, ke bijak judi. Jadi ini
saya rasa kerajaan kena review balik, kena tengok apakah satu mekanisme yang ada yang bantuan ini betul-betul diguna pakailah. Ya, apa cadangan Cik Nordin dalam hal ini? Kerana teknologi juga membantu kerajaan dan rakyat untuk berinteraksi lebih moden, lebih pantas dan kalau boleh tidak disalahgunakan dalam penyaluran bantuan-bantuan berbentuk tunai dan juga berbentuk kredit ini. Tetapi ada ruang-ruang yang mungkin pihak-pihak tertentu mengambil peluang lah. Kita tak boleh nafikan menggunakan scammer dan sebagainya. Jadi apa cadangan konsumer Sabah? Sebenarnya kita ada pernah juga menghantar cadangan kepada Kementerian Kos Sara Hidup ni dulu supaya kita punya MyKad ni diguna pakai sepenuhnya. Kerana kita, macam di Sabah ni kita mesti mengingat kita ada jiran Indonesia, kita ada jiran Filipina. Jadi kebanyakan IC yang ada di sini ni tidak betul dan jadi mereka apa subsidi yang kerajaan bagi mereka pun tumpang senang. Jadi kalau kita guna pakai IC kita tu, bila kita contohlah kalau macam subsidi minyak ni, cuma yang ber-IC itu saja, of course ada dia punya mekanisme tu kredit. Jadi sampai sesuatu tahap tu, you tak boleh beli lagi minyak tu. Jadi yang punya kereta tu, you kena register. So macam itulah yang kita pernah cadangkan. Jadi kita guna IC itu sepenuhnya yang ada MyKad tu. Kita upgrade dia, jadi kita guna. Jadi yang dia ini yang IC tu yang tulen ni dia boleh digunakan pakai di bank, tapi yang IC bukan tulen ni dia punya itu cuma wayang saja tak boleh diguna. Jadi artinya itu kerajaan kena guna pakailah IC ni. Jadi bila you ada IC artinya itu you warga negara. Jadi gunakanlah IC itu untuk untuk kredit makanan kah apakah. Jadi beli minyak kah dan sebagainya lah. Kalau guna kad yang lain tu mungkin boleh dipalsukan, salah guna. Tapi IC ni susah mau dipalsukan. Ya, bagi Dr. Afzal Nizam, apa lagi cara yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan? Pastinya kerajaan ketika ini sudah melihat semua instrumen ini, terutamanya subsidi bersasar. Itu antara reformasi struktur ekonomi yang sedang dilihat, terutamanya isu berkaitan dengan penjualan diesel dan juga petrol, pembelian minyak masak, pembelian gas memasak dan sebagainya. Apa lagi instrumen yang Dr. Afzal Nizam rasakan wajar dilakukan oleh kerajaan supaya ketirisan wang subsidi itu, peruntukan subsidi yang berbilion itu dapat dibelanjakan semula kepada aktiviti pembangunan dan juga menolong kelompok-kelompok yang rentan yang semakin ramai ini? Okey, tadi disebut barang pindahan dan sebagainya, subsidi apa semua tu, itu merupakan suatu bentuk tindak balas ataupun intervensi di peringkat jangka pendek lah. Untuk orang kata tu memberi kelegaan di peringkat jangka pendek ni. Bergerak ke hadapan, apa yang patut dilakukan adalah penekanan terhadap pembinaan capacity building. Maksudnya ianya berkait rapat tentang pendidikan, berkait rapat tentang kesihatan, berkait rapat tentang infrastruktur. Maksudnya kita mahu satu nak melahirkan suatu modal insan yang berdaya saing, yang mempunyai skill dan sebagainya, yang mana apabila mereka masuk ke dalam pasaran buruh, mereka layak untuk menerima suatu bentuk kadar upah yang baik, yang bersesuaian dengan kelayakan ataupun skill kemahiran yang mereka ada. Jadi dengan bayaran upah yang sesuai, mereka mempunyai orang kata tu kuasa beli yang setimpal lah, dan boleh menghadapi situasi inflasi yang ataupun kos hidup yang tinggi. Jadi pendekatan itu perlu dua serampang mata lah. Maksudnya jangka pendek pun perlu laksanakan juga, jangka panjang pun kena laksanakan juga. Jangka pendek ni pun tadi disebut tentang masalah-masalah seperti salah guna instrumen tersebut kan. Nah, ini masalahnya kena tengoklah macam mana. Ini merupakan saya nampak ini merupakan risiko yang boleh berlaku lah tentang dasar yang dilaksanakan itu. Bagi Cik Nordin, mungkin Sabah dan Sarawak perlu ada instrumen yang lebih khusus dari bantuan-bantuan untuk melegakan
kelompok rentan dalam isu kos sara hidup. Apa pandangan konsumer Sabah yang mungkin kerajaan boleh lihat secara berfokus bahawa cara ini sesuai untuk Sabah, kerana one fit size for all itu mungkin susah untuk kita lihat kerana dari sudut kos sara hidup, dari sudut pendapatan dan juga ekosistem di negeri Sabah itu belum selengkap apa yang ada di Semenanjung. Kita punya pandangan sini untuk kontrol semua ni daripada berlaku semua ketirisan ke apa ni. Yang pertama, all these kartel yang ada di Sabah ni, kita tahu kartel ada, harus dihapuskan. Selagi kartel ni ada, macam-macam masalah, you buatlah dasar ekonomi yang bagus ke yang apa, selagi kartel tu kontrol, ini akan membawa masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, macam sebagai contoh kan, cuma di negara kita yang kita ada mengalami berdepan dengan masalah ayam lah, telur lah. Ini semua ni gara-gara daripada kartel juga yang kontrol. Pasal kita apabila kejadian yang kekurangan telur tu, kita pergi ke ladang-ladang ni semua. Telur ada, memang ada. Tetapi semua sudah di-booking. Jadi bila di-booking, kita tanya booking oleh siapa tu, question mark lah. Mereka pun tak berani beritahu. Itu pun kita dapat info tu pun kita beranikan diri lah dengan antar orang yang sebagai pekerja ke apa supaya kita dapat feedback. Ini pun kita telah laporkan. Kita telah laporkan kepada pihak yang berkuasa lah supaya bertindak. Selagi kartel ini tidak dihapuskan, naik gaji ke, bagi subsidi ke apa, dia akan membawa masalah ke satu apa ini, dia akan sampai masalah itu nanti. Sekarang kita tidak tahu apa the next one yang kita akan hadapi. Bagi Dr. Afzal Nizam, kadar inflasi yang mereda dan menurun sekarang, dan Malaysia antara menunjukkan persentage ataupun peratusan kadar inflasi yang terendah, dan apatah lagi kalau kita nak berbandingkan negara-negara di Eropah ataupun di Amerika Syarikat termasuk di Jepun, tetapi ia seolah-olah tidak menggambarkan dari sudut kemampuan untuk berbelanja dan juga kos sara hidup itu. Jadi bagaimana langkah-langkah intervensi lain yang Dr. Afzal Nizam rasakan? Betul, capacity building tu dari aspek jangka masa yang panjang, tetapi dari aspek melihat realiti untuk quick wins ataupun langkah jangka masa pendek itu. Okey, saya suka apa yang disebutkan oleh Encik Nordin tadi, dia berkait rapat tentang apa yang selalu disebut iaitu tadbir urus ataupun tata kelola dan juga ketelusan lah. Dan di sini saya rasa ada orang kata tu literature dalam bidang ekonomi ni yang mengaitkan aktiviti rasuah dengan tekanan inflasi. Dia ada satu perkaitan sebenarnya. Justru di sini langkah untuk membantras kegiatan rasuah ni, saya kira antara quick wins yang perlu dilaksanakan secepat yang mungkin. Dan ini dia akan merentasi aktiviti yang negatif lah, termasuk aktiviti kartel. Jadi dasar dah ada banyak dah. Kita dah cuba membantu rakyat untuk meredakan, mengurangkan bebanan keuangan. Namun mekanisme pasaran tersebut, bagaimana harga ditentukan, kerana rasuah merupakan kos perniagaan sebenarnya. Dan sudah pasti sebagai peniaga mereka akan paskan ataupun melepaskan kos tersebut kepada pengguna seterusnya. Jadi berlakulah tekanan inflasi yang mempunyai kesarantaian kepada dalam ekonomi tersebut. Akhir sekali, Dr. Afzal Nizam, cadangan kerajaan untuk melaksanakan kadar gaji progresif itu antara tumpuan Kementerian Ekonomi, tetapi cepat sangat dinafikan ataupun ditolak oleh Persatuan Majikan-Majikan Malaysia. Jadi mengapa kita perlu melakukan satu anjakan dalam memberikan kadar upah yang bermaruah, kerana kita seolah-olah stagnan hampir 2 dekad dengan cara kita memberikan upah kepada pekerja di Malaysia ini, dan akhirnya realiti selepas COVID itu kita lihat memang dasar untuk berbelanja itu semakin kurang kerana gaji kita makin kecil. Seringkali dianggap sebagai kita tidak ada cukup kemahiran, skill terkini tidak diberikan oleh majikan kepada pekerja dan sebagainya, dan itu melewatkan mereka untuk membayar upah lebih bermaruah kepada pekerja di Malaysia. Itulah saya kira dalam hal ini perlu ada perbincangan dua hala lah.
Kerana penentuan kadar upah juga dia seumpama seperti penentuan harga barang juga sebenarnya. Kerana upah juga adalah harga untuk kita bayar kepada perkhidmatan yang diberikan oleh buruh tersebut, sesuai dengan kelulusan, sesuai dengan kelayakan mereka. Jadi jika kita letakkan satu perspektif yang tepat, jadi kita boleh capai suatu perbincangan yang lebih baik lagi lah. Jadi maksudnya kalau kita bercakap dengan para peniaga, mereka akan bercakap tentang kos perniagaan yang meningkat. Sudah pasti kalau dasar itu hanya satu hala untuk menaikkan gaji, sudah pasti mereka yang terkesan akan terkesanlah. Jadi di pihak buruh pula sudah pasti mahukan bayaran yang tinggi dan sebagainya, tapi adakah mereka mempunyai kemarahan yang sesuai apa yang dimahukan oleh pihak industri. Jadi maksud saya tadi tu perlu lebih banyak lagi sesi-sesi libat urus yang dilaksanakan dengan lebih terangkum dan komprehensif supaya mencapai suatu penyelesaian yang tuntas. Bukan dalam kadar yang tergesa-gesa lah. Ya, menarik. Pastinya itu sedang dilakukan oleh pihak berkenaan, sesi libat urus untuk menentukan bila Malaysia boleh melaksanakan kadar gaji progresif itu yang dialu-alukan oleh pastinya kelompok pekerja, tetapi mungkin kelompok peniaga dan juga majikan mereka menolak kerana akan melibatkan kos seperti mana Dr. Afzal Nizam katakan tadi. Terima kasih Cik Nordin Thani dari Persatuan Barisan Pengguna Sabah dan juga ahli Forum Konsumer Malaysia. Terima kasih juga Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan juga Kewangan Sosial dari Bank Muamalat Malaysia. Jadi sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.